mengapa kita perlu kepada agama. Secara generalnya agama ialah kesemua agama lah. Tetapi secara khususnya ialah agama Islam. Sebelum kita pergi ke situ, saya nak beritahu konsep agama secara ringkas sekali. Disebutkan oleh satu ulama terkenal, Muhammad bin Abdullah Ad-Darraj. Dia kata agama ini ialah kepercayaan terhadap kewujudan satu zat, atau kita kata satu zat ni satu entiti yang mempunyai perasaan, keinginan dan sebagainya, dan entiti ini boleh mentadbirkan alam manusia, seluruh alam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK, sedang hadirin datuk-datuk, jemaah sekalian. Saya tak nak celoteh benda-benda semasa lagi. Cuma pada saya, selepas 8 Disember tu melepaskan satu tekanan kecil lah pada saya tentang keadaan di Malaysia ni. Maka babak itu telah berakhir secara yang baik. Pada malam ini, saya akan sentuh satu benda yang agak biasa saja. Cuma kita tertanya-tanya tak mengapa kita perlu kepada agama. Adakah tak memadai intelektual kita? Adakah tidak memadai ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk membimbing kita dalam hidup ini? Mengapa kita perlu kepada agama? Secara generalnya agama ialah kesemua agama lah. Tetapi secara khususnya ialah agama Islam. Sebelum kita pergi ke situ, saya nak beritahu konsep agama secara ringkas sekali. Disebutkan oleh satu ulama terkenal, Muhammad bin Abdullah Ad-Darraj. Dia kata agama ini ialah kepercayaan terhadap kewujudan satu zat, atau kita kata satu zat ni satu entiti yang mempunyai perasaan, keinginan dan sebagainya, dan entiti ini boleh mentadbirkan alam manusia, seluruh alam ini. Keyakinan yang semacam itu, kita keyakinan adanya kuasa yang luar biasa, itu kuasa metafizik lah kita panggil. Keyakinan ini yang akan menimbulkan perasaan kegerunan daripada manusia kesemuanya untuk tunduk kepada kuasa yang ini, dan tunduk itu dengan penuh keyakinan, kepercayaan yang zat ini mempunyai kuasa yang amat layak dipatuhi dan ditunduki, dan seterusnya amat sesuai dan layak untuk kita beribadah kepada dia. Itu bermakna agama secara umum, tanpa kita melihat kepada agama-agama tertentu. Dengan ringkasnya kita kata beginilah. Sejumlah teori-teori yang berkaitan dengan alam metafizik ini, tentang sifat-sifat dan mengenai kuasa yang gaib itu, dan dia meletakkan peraturan-peraturan tentu yang boleh kita tunduk dan beribadah kepada dia. Itu secara simpul makna agama untuk semua manusia, iaitu keyakinan kepada adanya satu kuasa yang tertinggi di alam ini, dan keyakinan itu menyebabkan manusia ingin tunduk kepada kuasa ini dan meletakkan peraturan-peraturan dan cara-cara kaedah tertentu untuk tunduk kepada kuasa ini. Sama ada nama ibadah atau lain-lain, itu soal lain.
Tapi dalam konteks ini, termasuk semua agama lah. Agama Islam atau agama syirik termasuk. Dan Al-Quran pun menggunakan istilah agama juga dalam konteks memahami secara umum begini. Seperti firman Tuhan, tuan-tuan tengok. Lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kafirun. Bagi kamu agama kamu, bagi saya, bagi aku agama aku. Seolah-olahnya agama orang kafir yang syirik kepada Tuhan pun dianggap sebagai satu agama dalam pengertian yang macam itu. Dan bagi aku agama aku dalam pengertian yang saya sebut tadi. Tapi pada masa yang sama, pahaman yang macam itu tidak diiktiraf sebagai satu agama yang diterima oleh Allah. Firman Tuhan dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan, wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala min." Siapa yang memilih selain daripada Islam sebagai agama, maka tidak diterima. Maka pengertian agama yang universal macam itu pengertian hanya untuk pengajian. Tetapi agama dalam pengertian Islam ni adalah agama yang hanya diterima oleh Allah, iaitu agama Islam. Maka dengan sebab itu, ulama-ulama Islam telah meletakkan definisi agama ini ialah peraturan-peraturan ketuhanan. Titah perintah ketuhanan yang membimbing manusia yang sempurna akalnya dengan pilihan manusia itu sendiri untuk membawa mereka ini kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Maknanya keyakinan kepada kuasa gaib yang kita panggil sebagai Tuhan yang akan memandu manusia yang akalnya sempurna dan kita patuh itu dengan penuh kerelaan kita yang kita yakin akan membawa kebaikan kita di dunia sampai ke akhirat. Itu definisi yang agak lebih dekat kepada fahaman yang kita faham sekarang. Konsep agama ni tuan-tuan sekalian, dalam keadaan sekarang ni terdapat dua jenis agama. Ini secara umum. Yang pertama yang kita panggil agama samawiyah. Agama yang diturunkan oleh Allah asalnya. Kita panggil juga kitabiah. Termasuk agama ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah seperti orang Yahudi dengan kitabnya Taurah. Kemudian diturunkan kepada Nabi Musa. Lepas itu juga orang Nasrani dengan kitabnya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang masih dianggap tulen sampai sekarang ialah agama Islam dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbezaan dalam kategori ini antara agama Islam dengan dua agama samawi ini yang dianggap agama samawi yang masih wujud. Agama samawi ini agama yang asalnya diwahyukan oleh Tuhan yang masih wujud sampai sekarang ni, tiga ini. Tapi dua lagi itu telah menyeleweng, iaitu Yahudi dan Nasrani. Kerana diselewengkan oleh berbagai-bagai perkembangan yang berlaku. Terutamanya berbagai pindaan yang telah dibuat oleh Paul sekitar 325 Masihi selepas kematian Isa. Dengan meminda dan waktu telah unsur Trinity dimasukkan. Dan benda ini telah disebutkan dalam Al-Quran yang mereka telah meminda ketulinan Injil sendiri. Manakala grup yang kedua, agama ini maksudnya adalah agama-agama yang diciptakan oleh manusia atau seumpamanya. Agama-agama yang berkaitan dengan pemujaan kepada tokoh-tokoh tertentu. Agama ini dikenali dengan sebagai agama yang menyembah berhala, menyembah patung atau sebagainya. Termasuklah menyembah cakrawala, menyembah matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Dan benda ni banyak. Yang terkenal Buddha di China, Hindu di India, Majusi di Parsi dan lain-lain. Tapi signifikan agama-agama itu tak begitu nyata sangat dalam saingan agama-agama dunia ini. Tetapi yang begitu nampak ketara persaingannya adalah antara agama Islam dengan agama Kristian. Ini yang kita nampak sangat perkembangan yang kadang-kadang kita nampak macam rivalry. Jadi setiap agama samawi yang telah diturunkan sejak pada zaman dulu mempunyai prinsip-prinsip akidah yang mantap.
prinsip ketuhanan tak banyak perubahan. Yang banyak ialah prinsip-prinsip bagaimana nak mendekat diri kepada agama itu. Tuhan sebut hal-hal begini seperti firman Tuhan dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Kalau tuan-tuan, surah Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaika. Tuhan telah mensyariatkan kepada kamu daripada agama-agama yang berbagai-bagai ini, akhirnya agama Islam, sama seperti yang telah Tuhan turunkan kepada Nabi Nuh, dan juga sama yang telah kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad. Sama juga seperti kami telah turunkan kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, iaitu dirikanlah tegakkan agama ini. Maknanya agama ini, agama Islam yang merupakan warisan daripada agama-agama samawi yang dulu. Wala tatafarraqu fih, jangan sekali-kali kamu berpecah belah dalam hal agama ini. Tapi namun begitu Tuhan akui, setiap agama ini mempunyai tata cara dalam mengamalkan tersendiri. Seperti Tuhan sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Yang tadi Syura 13. Likullin ja'alna minkum syira'atan wa minhaja. Setiap umat kami turunkan syariat dan sistem yang berlainan. Dalam perkembangan ini tuan-tuan sekalian, agama yang dikekalkan ketulinannya ialah agama Islam. Ketulinannya di segi ketuhanan, iaitu tetap bertuhankan Tuhan yang Esa tanpa sebarang syirik. Dan agama-agama lain samawi pun membawa imej ini ataupun message ini, bukan imej, membuat message mempercayai Tuhan yang satu. Tetapi dengan perkembangan masa ke semasa, mereka telah meminda sampai kepada peringkat mereka menyembah makhluk-makhluk lain, menyembah pokok, menyembah matahari. Dan dalam agama yang agak moden, kita katakan agama Kristian, sampai kepada peringkat mereka menganggap Isa itu anak Tuhan. Dan Tuhan tegaskan Nabi-Nabi lain juga, kesemua itu mesej asalnya ialah Islam. Seperti Tuhan sebut pada Nabi Ibrahim, surah Ali Imran 67. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani, tetapi dia ialah agama Islam yang suci. Begitu juga pada Nabi Ibrahim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Begitu juga Tuhan telah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim dan anak-anaknya Yaqub, ya bani inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, Allah telah memilih bagi kamu agama ini. Maksudnya ialah agama Islam yang kita warisi daripada Nabi Allah Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan sebagai seorang Islam. Ini tuan-tuan sekalian, sebagai ringkasannya, agama yang masih tulen sampai ke hari ini berdasar kepada agama samawi ini ialah agama Islam sahaja. Dan tuan-tuan tengok perkembangan di peringkat dunia pun, penyelidikan yang telah dibuat, bahkan penemuan-penemuan yang dibuat, yang dijumpai oleh tokoh-tokoh Kristian yang hebat-hebat mengakui ketulinan Al-Quran itu daripada dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Dan mereka mengakui ketulinan kitab-kitab samawi yang lain itu telah diubah sesuai dengan banyaknya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita refer kepada sejarah ini, manusia memerlukan agama dalam pengertian memang semua manusia nak kepada agama, tapi keperluan kepada agama yang sebenarnya ialah agama Islam sahaja. Sebab agama ini yang masih ada ketulinannya, iaitu agama yang betul-betul mentauhidkan Allah tanpa sebarang unsur-unsur syirik. Punca utamanya agama lain itu ditolak kerana terdapat unsur-unsur syirik dan mereka tidak lagi berada di atas konsep tauhid. Dan Tuhan telah tegaskan agama Islam ini sebagai agama yang paling benar sekali. Yang pertamanya, inna ad-dina indallahi al-Islam. Surah Ali Imran 19. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Tuhan ialah agama Islam sahaja. Dan Tuhan turunkan lagi kepada Nabi Muhammad dengan firman-Nya, surah
Al-Maidah 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab ini, iaitu Al-Quran, dengan penuh kebenaran. Al-Quran itu dengan penuh kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, untuk mengesahkan kebenaran kitab-kitab lain yang telah diturunkan asalnya itu. Tetapi yang telah dipindah kemudian itu hal lain, tapi yang asalnya itu. Dan sebagai bukti yang mencukupi, membuktikan bahawa Al-Quran itu ialah merupakan kitab conclusion, kitab yang merangkumi semua ajaran-ajaran ketuhanan yang tulen seperti yang terdapat dalam kitab-kitab samawi yang lain. Maka dengan sebab itu fahkum bainahum bima anzalallah. Maka dengan sebab itu wahai Muhammad, laksanakanlah apa yang Tuhan turunkan kepada kamu di kalangan mereka. Di kalangan mereka ni termasuk orang Kristian, orang Yahudi dan orang Islam. Yang mana terima oleh Islam, kalau tak terima nak buat macam mana? Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali engkau mengikut hawa nafsu mereka. Hawa nafsu ini ialah orang-orang yang tidak menerima konsep ini. Amma ja'aka minal haq, dan jangan kau ikut hawa nafsu mereka menyeleweng daripada apa kebenaran yang telah turun kepada engkau. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan pendahuluan yang macam ini, timbul soalan tadi, mengapa manusia perlu kepada agama? Dalam bracketnya lah agama Islam. Kalau agama lain memang tak perlu. Sebab agama lain tidak membawa kepada mesej yang tulen, iaitu mesej mentauhidkan Allah. Sebab ingat tuan-tuan sekalian, dalam mesej agama yang paling utama sekali ialah mesej mentauhidkan Allah yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Apabila terkeluar saja daripada mesej ini, maka agama itu dianggap menyeleweng. Siapa yang pernah pergi ke Spain, tengok di Masjid Qurtubah itu, tempat la ilaha illallah itu telah dipindah. Ayat-ayat Quran semua dia tak ubah semua dalam Masjid Qurtubah yang telah dijadikan sebahagian yang gereja Kristian. Dia kekalkan khat-khat ayat-ayat Quran semua dikekalkan, tapi la ilaha illallah dia pindah sikit je. Tang ilaha itu dia tulis ghalibah. Kalau la ilaha, tiada ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tapi kalau la ghaliba illallah, there is no conqueror but Allah. Tidak ada siapa penguasa melainkan Allah. Dia mengubah perkataan ilaha kepada ghalibah. Signifikannya dengan perubahan ini tak menjadi tauhid lagi dah. Dia katakan tidak ada penguasa. Penguasa bawah daripada Tuhan. Jadi yang asalnya tidak ada Tuhan yang lain yang layak disembah melainkan Allah. Tetapi dia ubah ayat itu dengan tulisan Jawi ni, tulisan Arab tu. Dia tukar kepada la ghaliba illallah. There is no conqueror but Allah. Jadi saya tengok, oh begitu rupanya. Jadi rombongan yang pergi tersedar. Tempat yang menyentuh tauhid tu, dia pindah walaupun sedikit. Yang lain-lain dikekalkan. Maka dengan sebab itu, keperluan kepada agama ini timbul sama ada manusia sedar atau tidak. Dia mempunyai tamadun, dia mempunyai pemikiran yang tinggi. Mengapa dia perlu kepada agama? Dalam bracket ialah agama Islam. Tuan-tuan sekalian, basicnya keperluan manusia kepada agama ini melebihi daripada keperluan manusia kepada makan minum. Itu basicnya. Keperluan manusia kepada agama melebihi daripada keperluan manusia kepada makan minum. Sebab itu ada orang yang kerana agama sanggup tak makan tak minum. Apabila katalah orang yang kuat agamanya dipaksa minum arak misalnya, dipaksa dengan benda-benda haram, walaupun dia sanggup mati daripada dia membuat benda-benda begitu. Itu maknanya sampai kepada satu tahap orang yang yakin keperluan agamanya begitu, dia sanggup mengorbankan jiwa raganya demi kerana agama. Maka keperluan dia kepada agama bukan sekadar keperluan makan minum, tetapi lebih daripada itu. Tapi kita tak boleh komen sini. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, mengapa kita perlu kepada agama yang macam ini? Setelah kita mengetahui kita ada ilmu pengetahuan yang banyak dan sains misalnya. Cuba kita bayangkan macam sekarang ni, kalau takdirlah kata kita ni tidak ada agama Islam, kita bukan menganut agama Islam. Apa keadaan kita ni? Masjid ni tak ada ni. Mungkin kuil banyak sebab seluruh kedatangan Islam ialah kuil. Kalau kuil tak ada pun macam orang asli mungkin sembah pokok, sembah apa.
Bermakna tuan-tuan sekalian, ini saya akan masuk dalam poin yang kedua. Secara fitrahnya, secara instingnya, secara nalurinya, manusia jiwanya dan hatinya ingin kepada keyakinan kepada adanya kuasa luar biasa, kuasa gaib yang menguasai alam ini. Itu basic human nature, human instinct kepada mengapa dia perlu kepada agama. Tapi sebelum saya pergi situ, diulas dalam kitab ini, manusia yang berakal sempurna, dia akan tertanya-tanya, dari mana datang alam ini? Adakah alam ini jadi dengan sendirinya? Lepas tamat alam ini akan pergi ke mana lepas ini? Adakah tamat cakap pergi ke kubur? Kalau dia mengakui mesti ada pemulanya, takkan alam ini boleh jadi dengan sendirinya? Tak mungkin, sebab dalam hukum akal tauhid, setiap sesuatu ada penciptanya. Tak ada benda yang jadi dengan sendirinya. Cuma konsep kita memahami dengan sendirinya atau tidak. Walaupun kita tengok jentik-jentik itu macam dia tumbuh dengan sendirinya, tapi sebenarnya ada hukum alam yang Tuhan ciptakan bagaimana dia menjadi. Tak mungkin sesuatu benda tak ada pencipta. Itu konsep tauhid. Maka dengan sebab itu, adanya alam ini secara prinsip akalnya memerlukan kepada pencipta. Maka siapa pencipta itu? Jadi kita yang beriman kepada Islam ini, Tuhan telah sebutkan yang mencipta alam ini ialah namanya Allah, Tuhan. Lepas itu, kita akan pergi ke mana lepas ini? Jadi kepemikiran biasa, dia kata cakap pergi ke kubur. Habis. Kalau tidak ada agama yang memberitahu, selepas ini kita tak tahu apa yang akan jadi lepas mati. Tidak ada siapa yang balik semula memberitahu kepada kita apa yang jadi lepas mati. Maka yang memberitahu kepada kita akan jadi begini, akan jadi begini, mungkin nakit datang, kita akan di hari mahsyar. Kesemua ini berita-berita macam ni dibawa oleh agama. Jadi daripada permulaan lagi, dari mana kita datang? Secara sains pun payah nak membuktikan kata adanya Tuhan itu secara saintifik, peringkat permulaannya. Maka yang memberitahu hal ini agama. Agama Islam khususnya. Yang memberitahu kata alam ini diciptakan oleh Allah. Dan kita nak pergi ke mana lepas ini? Sains tak berminat lagi dah nak kaji apa jadi dalam kubur dan sebagainya. Dia tak peduli, itu tak relevan dengan sains fizik ini. Maka yang memberitahu alam yang kita akan lalu lepas ini dengan berbagai-bagai stagesnya, daripada kubur, alam barzakh, lepas tu kita akan dibangkitkan kiamat di padang mahsyar dan sebagainya. Berita-berita yang panjang begini, semuanya dibawa oleh agama. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam ciri yang pertama ini, mengapa kita perlu kepada agama, pemikiran manusia saja walaupun secanggih mana, dia tak boleh tahu lagi di luar daripada alam fizik yang kita nampak sekarang. Alam pokok, alam benda ni, lain daripada itu manusia tak tahu. Sains pun tak dapat trace. Jadi yang nak memberitahu kata ada alam lain, alam akhirat. Sebelum kita ada Tuhan yang menciptakan semua, yang memberitahu benda-benda itu begitu, agama nama dia. Maka dalam konteks inilah, dia panggil terlalu banyak rahsia-rahsia hakikat kewujudan manusia ini yang manusia sendiri tak dapat tahu. Melainkan diberitahu oleh agama. Misalnya kata kita ni diciptakan oleh Allah. Kita kata kita daripada mak kita sampai ke mana-mana. Yang menceritakan kita sampai pada Adam pun agama juga. Secara sains dia tak tahu sejauh mana dia boleh kaitkan manusia sampai ke Adam atau tidak. Tapi sebelum pada itu, jadi maklumat itu semua datang daripada agama. Bukan secara pendekatan saintifik. Saintifik cuma mengendorsekan benda itu saja. Begitu juga apa yang akan jadi lepas kita mati. Sains pun tak dapat ketahui, bahkan mereka tak berminat nak mengkaji. Apa lepas mati? Yang memberitahu akan jadi begini ialah agama. Dan tuan-tuan sekalian, kita kena ingat, apa yang kita lalui di dunia ni sekitar 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun tu singkat sebenarnya. Amat singkat tempohnya. Kita boleh tengok dengan mata kepala. Walaupun kita kata agama tak beritahu, kita boleh nampaklah perubahan berlaku. Tapi yang akan kita hidup kekal abadi lepas kita mati, yang ini siapa pun tak tahu yang boleh beritahu kita. Maka yang boleh memberitahu kita ialah agama.
Maka dengan sebab itu dia kata di sini, keperluan kepada agama tadi dia menceritakan terlalu banyak perkara-perkara yang manusia tak boleh tahu melalui jalan lain. Jalan sains ke, jalan apa ke, jalan mimpi pun bohong je. Maka jalan untuk mengetahui alam itu semua, alam sebelum dijadikan alam ini, alam yang kita akan lalui selepas tamatnya dunia ini, maka alam itu, cerita-cerita macam itu semuanya diberitahu secara agama. Dan kita hidup sekarang ni pun di atas skema yang telah dibuat oleh agama untuk kita hidup di atas skema itu sebagai persediaan untuk kita pergi ke satu alam lain. Pun agama juga yang tentukan. Jadi kalau kita tengok agama adalah skop yang luas begini, kehidupan kita yang ditentukan oleh bukan agama itu terlalu sedikit. Cuba tuan-tuan tengok. Apa benda yang kita hidup tanpa panduan agama? Sikit sangat. Kita tidur pun panduan agama, kita bangun tidur pun panduan agama, kita nak makan pun panduan agama, kita nak tutup aurat pun panduan agama. Sebab apa? Kita terima agama lah yang menguasai kita. Jadi kalau kita bayangkan kalau tak ada agama lah, macam mana rupa kehidupan kita? Itu satu lagi. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, mengetahui adanya rahsia-rahsia yang luar biasa ini, iaitu alam akhirat dan berbagai-bagai alam yang kita akan lalui, seksa kuburnya, dan sebelum dunia ini wujud, semua ini tak dapat diketahui oleh pemikiran manusia walaupun secerdik mana. Walaupun telah ada cubaan-cubaan untuk memikirkan asal alam dia oleh Aristotle dan sebagainya, hanya blur gitu je. Tapi tidak ada satu kepastian yang tepat. Melainkan kepastian yang tepat itu diterangkan melalui agama. Secara partikularnya ialah melalui wahyu. Secara yang partikular lagi ialah Al-Quran. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita dah menyedari hal ini, kita datang daripada Allah, kita akan kembali kepada Allah. Pasti. Walau kita sebut insya-Allah tapi kita akan mati. Maka kita hidup di dunia ini demi memenuhi titah perintah Allah. Kita tak boleh lagi daripada itu. Maka memenuhi titah perintah Allah itu namanya ibadah. Jadi, daripada permulaan kita datang daripada Allah, kita dilahirkan, kita dah matang, dewasa, akil balik semua. Dan sebelum kita meninggal, tempoh yang kita rasa dunia kehidupan ini, walaupun singkat saja sebenarnya, maka tempoh ini tempoh yang amat kritikal dalam tempoh hidup manusia. Sama di sinilah sejauh mana kita memenuhi tujuan Allah mencipta kita, iaitu beribadah kepada Dia. Jadi apabila dia menyedari hal itu, maka timbullah falsafah-falsafah mengenai ketuhanan, tentang rahsia-rahsia mengapa dia kena sembah Tuhan dan sebagainya. Allah terlalu cepat kelabu, minta maaf ya. Kemudian tuan-tuan sekalian, menceritakan alam ghaib begini yang tak dapat ditrace secara ilmu pengetahuan biasa, bahkan tak dapat ditrace secara saintifik, maka di situlah peranan agama. Bahkan berbagai-bagai perkembangan yang berlaku dalam alam kita sekarang, terutama orang Islam lah, adanya masjid, adanya surau, adanya kunuri arwah, adanya berbagai-bagai kegiatan ni bermula daripada mesej yang dibawa melalui agama, bukan secara fikiran manusia. Walaupun fikiran manusia membuat berbagai-bagai peraturan, undang-undang dan sebagainya, tetapi kalau dalam masyarakat Islam, kesemua itu disesuaikan dengan kehendak agama. Jadi agama yang menguasai hidup kita. Satu lagi perkara yang paling penting saya sebut dengan tuan-tuan sekalian, yang menceritakan kaitan hidup kita ni dengan alam sekeliling kita. Bukan kita hidup ni dengan tidak ada kaitan dengan alam sekeliling kita ni. Iaitu kita nak makan, kita nak minum, maka timbullah hukum makan, hukum minum, kita nak kahwin, nak ada pasangan, ada zuriat, ada apa semua. Ini semua asasnya bermula dengan tuntutan agama. Kalau tak kena agama, tidak ada segala peraturan
kahwin, nikah, kahwin, bagaimana nak makan, yang mana haram, tak haram dan sebagainya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, yang menekankan hal ini ataupun yang menjelaskan hal ini secara basicnya ialah agama. Jadi apabila agama kata ini boleh makan, ini boleh kahwin, ini tidak dan sebagainya, barulah manusia meletakkan berbagai-bagai peraturan untuk mengelokkan lagi peraturan-peraturan basic yang agama letak. Mengikut agama masing-masing lah. Kemudian apabila kita rasa begitu, manusia tu menjadi makhluk pilihan di antara manusia-manusia lain. Maka ketika itu baru kita fungsi, kita menyedari betapa hebatnya Allah mencipta manusia sebagai mengetuai seluruh makhluk yang ada alam ini. Maka kita berada di atas fungsi ini. Maka itulah keperluan agama dan meletakkan manusia itu taraf kemanusiaan yang cukup-cukup tinggi. Satu lagi tuan-tuan sekalian, mengapa kita perlu beragama juga? Kehidupan kita di dunia ini hanya kehidupan yang berpindah daripada satu alam ke satu alam yang lain. Kita berpindah daripada alam tak ada lagi, belum ada, dia panggil alam tak ada. Lepas itu kepada alam ada, setelah dilahirkan oleh ibu kita. Dan alam ini kita lalui sementara saja. Kita akan berakhir di satu alam yang kekal abadi. Namanya alam akhirat. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, pemikiran yang hidup di dunia ini ialah satu pemikiran, satu kehidupan yang sementara saja. Kehidupan yang kita bersedia, kehidupan yang kita lalui demi untuk kehidupan yang lebih penting lagi akhirat. Ini juga diajar oleh agama. Kalau orang-orang yang tidak beragama ataupun tak yakin kepada agama ataupun tak percaya kepada agama ataupun agama itu tak penting kepada dia, konsep dia nak bersedia untuk akhirat tu tak penting, bahkan mungkin tak dinilai pun. Maka bagi dia, final destination dia di dunia ini, maka dia enjoy, dia seronok dan sebagainya, sama seperti makhluk-makhluk lain yang tidak mukallaf, iaitu yang Tuhan sebut, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka seronok, mereka makan minum seperti mana binatang-binatang, sebab dia tak fikir alam yang satu lagi. Jadi yang mengajar kita untuk memikirkan dunia ni sementara, ya oleh sebab sementara kita kena bersedia sebaik mungkin untuk kehidupan yang kekal abadi. Maka mesej yang macam ini tak dapat melalui lain melainkan melalui agama. Jadi bagi orang yang tak percaya pada agama atau agama itu tak penting pada dia, kehidupan lepas mati itu secondary, bahkan tak dikisahkannya pun. Kalau dia buat pun lebih berbentuk lakonan, tak serius. Tapi bagi orang yang serius meyakini konsep ini, kehidupan di dunia ini perantaraan, perpindahan daripada satu alam kepada alam yang lain, dan alam ini alam yang sementara sahaja, tapi alam yang satu lagi terlebih penting. Maka seluruh penggembelingan tenaganya di dunia ini, penggembelingan persediaan untuk menghadapi kehidupan yang satu lagi. Itu konsepnya. Dan konsep ini hanya diajar oleh agama. Tidak diajar oleh falsafah, tidak diajar oleh ilmu pengetahuan. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, bagi orang yang tidak percaya kepada agama ataupun yang mengenepikan agama, konsep mengutamakan akhirat tu mungkin tak ada dalam kepala dia. Kalau ada pun dia diam je lah, dia tak kisah. Dia nak kata no, mungkin payahlah sebab dia namanya Ahmad Ali, sebab dilahirkan sebagai orang Islam. Tapi kalau hidupnya tak kisah tentang apa yang akan berlaku lepas mati, dalam arti kata lain dia tak kisah kehidupan yang kekal abadi, baginya hanya apa yang ada di dunia sini, maka orang itu tidak mendapat hidayat sebenarnya tentang pengertian kehidupan. Dan kata-kata lain, roh, mengapa manusia perlu pada agama itu tidak menguasai dia. Ini wal'ayazubillah lah. Dan kalau kita tengok benda ni banyak dalam masyarakat, dia tak kata dia bukan Islam, dia tak kata dia tak beriman, tapi kehidupannya seolah-olah dia tak peduli apa yang berlaku lepas mati. Tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan tengok sekali, tuan-tuan tengok apa yang telah berlaku di negeri kita, di tempat-tempat lain yang sedang berlaku, tuan-tuan boleh nilai sendirilah. Kalau orang-orang yang mempunyai keyakinan seperti saya kata tadi, iaitu agama ni, dunia ni perpindahan daripada satu alam kepada alam yang satu lagi, mesti ada reservationnya dalam apa juga yang dia nak buat.
Di sini perbezaan tuan-tuan sekalian yang mengajar benda-benda itu. Inilah keperluannya mengapa kita perlu pada agama. Lagi satu tuan-tuan sekalian, saya sebut satu ketika dulu. Mengapa kita perlu pada agama juga? Kita tak dapat satu keadaan yang ideal di dunia ini. Kita katakan kita ditipu. Kita nak dapat keadilan, tak dapat. Kita ditipu 10,000 tapi nak ambil lawyer, nak dapat 10,000 kena 50,000. Tak payahlah. Orang yang baik dianiaya, orang yang jahat berjaya. Kadang-kadang penipu, penyamun, pompak pun dipuja. Orang yang baik, sebab di dunia macam itu. Sebab alam dunia ni alam yang macam itu. Jadi bagi orang yang tak percaya kepada akhirat, dia hendak keadilan, dia hendak pengiktirafan secara dunia saja, dia akan kecewa. Dia tak akan dapat, percayalah. Percayalah dia tak akan dapat sepenuh. Tapi bagi siapa yang yakin kepada ganjaran akhirat, yakin kepada janji-janji Allah, yakin kepada adanya syurga, yakin kepada adanya hisab, yakin kepada keadilan Tuhan, yakin kepada bukti-bukti yang Tuhan catat dan sebagainya, dia boleh senyum, tidak ada masalah. Walaupun dia dianiayai, dia ditipu dan sebagainya. Sebab dia yakin alam satu lagi menunggu keadilan sepenuhnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, untuk kita mencapai ketenangan terhadap berbagai-bagai musibah yang kita tanggung sekarang ni ialah sejauh mana kita boleh mengakui adanya balasan akhirat, adanya ganjaran akhirat yang menjamin keadilan semuanya untuk kita boleh tidur lena walaupun kita menghadapi berbagai-bagai problem ketika di dunia ini. Percayalah. Sebab itu kita tengok orang yang kadang nampak susah tapi hidupnya tenang. Orang yang kita nampak mewah hidup tapi hidupnya penuh dengan problem dan sebagainya. Sebab penerimaan tentang alam ini berbeza, membuat kesan yang berbeza. Bagi orang yang menganggap alam ini sementara, maka apa yang berlaku pada dia dianggap ringan. Tapi bagi orang yang anggap dunia ini ialah sesuatu yang final bagi dia, maka apa yang berlaku pada dia sensitifnya lebih. Kemudian selanjutnya mengapa manusia perlu pada agama juga ialah fitrah manusia secara semula jadi. Ini disebutkan oleh tokoh-tokoh yang hebat. Manusia walau sehebat macam mana pun Tuhan bagi satu perasaan tertentu di dalam yang dia tidak memadai dengan kebijaksanaan dia. Dia memerlukan jaminan ketenangan dia. Kalau dia berseorangan, siapa yang boleh memberi ketenangan kepada dia. Jadi perasaan-perasaan ini semua nature yang Tuhan telah bagi semula jadi pada manusia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, sesiapa yang mengelak daripada beramal dengan agama ataupun tidak kisah dengan agama dan mengelak sesuatu yang menjadi fitrah kepada manusia itu sendiri, dia akan resah, gelisah dan sebagainya. Seorang tokoh filsuf terkenal iaitu Saint Augustine, dia pernah ditanya kepada dia tentang Augustine dia tanya kepada dia tentang pengajian falsafah agama. Dia kata dia nak terangkan dengan mulut tak boleh, tetapi dia kata walau macam mana bijak manusia sekalipun, dia tetap terikat dengan satu perasaan dalamannya, iaitu dia bergantung kepada satu kuasa lain, kuasa gaib. Ini orang bukan Islam ni. Sebab konsep fitrah Tuhan bagi itu ada kepada semua manusia yang sempurna. Jadi dia kata, aku tak boleh nak lahirkan perasaan itu macam mana. Tapi walau macam mana pun hati kecil aku meyakini ada satu kuasa lain yang menguasai hidup aku ni, hidup alam semesta ni. Tak mungkin aku menguasai daripada A sampai Z. Kemudian seorang tokoh yang terkenal, tokoh Greek, namanya Proterekos, nama dia. Dia kata aku tak pernah dapati dalam tamadun dunia sejak daripada purbakala, sejak pada tamadun Greek, tamadun Yunan, tamadun lembah Nil, tamadun Firaun, tamadun apa di Peru tu, semua itu berasaskan kepada agama. Semua mereka bina piramid yang guna berbagai-bagai tempat-tempat berhala yang menjadi kesan purba sampai sekarang, semua berasas kepada agama. Jadi bermakna fitrah manusia tetap mempercayai adanya kuasa gaib, kuasa Tuhan. Sebab itu disebutkan satu firman Tuhan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Surah Ar-Rum ayat 30. Hadapkanlah mukamu wahai Muhammad kepada agama ini, agama yang suci, agama yang elok ini. Fitrah Allah telah meletakkan supaya manusia ini selari dengan fitrah agama ini.
Yang Tuhan telah jadikan fitrah kejadian manusia itu berada selari dengan fitrah kehendak agama. Maksud agama sini ialah agama Islam. Jadi nak mengesahkan bahawa keyakinan kita dan keinginan kita kepada beragama ini keinginan yang semula jadi. Cuma yang menjadi sesatnya dia tersalah pilih agama saja. Ini yang jadi perbezaannya. Tak ada manusia yang kerana dia terlalu ni dia nak tolak agama mutlak, tidak. Dia tak nak agama ni tapi dia akan terlibat dengan agama lain. Walaupun dia tak mungkin masuk agama lain secara resmi, tapi dia ambil ideologi-ideologi dalam agama-agama tertentu. Walaupun mungkin bukan atas nama agama, tapi dengan pahaman-pahaman tertentu yang ada mirip keagamaan. Dia tetap itu fitrah. Selanjutnya tuan-tuan sekalian, mengapa manusia ni perlu kepada agama ialah manusia ni dia memerlukan kekuatan jiwa, kekuatan rohani untuk dia bertumang. Sebab dia macam ni tuan-tuan sekalian. Kalau kita ramai-ramai ni kita tumpang semangat dengan kawan kita. Kita rasa kesian kita hilang bila ada kawan dan sebagainya. Tapi kalau kita berseorangan, orang yang hanyut di lautan misalnya, orang yang sesat di dalam hutan rimba berseorangan, ketika itu yang membantu dia apa dia? Tidak ada orang lain. Tetapi yang mempunyai kekuatan agama, dia ada keyakinan kuasa lain menguasai dia, maka itu membantu dia untuk survive. Kalau tuan-tuan pernah dengar dulu waktu kisah tsunami berlaku di Aceh, saya teringat lagi, satu perempuan yang nak kata dia mengandung, dia telah hanyut sampai ke Selat Melaka, lepas dekat 300 km lepas daripada Aceh itu. Dia bergayut di satu pokok kelapa, dia makan hanya Maggi sebagainya. Banyak hari juga baru jumpa dengan dia. Orang tanya dia macam mana yang dia boleh selamat. Dia yakin dia dengan pertolongan Allah, dia hafal Yasin, semua dia baca tahu. Dia yakin dengan pertolongan Allah dia selamat. Tuan-tuan tengok bagaimana kekuatan dia waktu tu bukan kekuatan fizikal lagi dah. Fizikal dia terkapal-kapal di tengah laut. Dia berada di atas batang kelapa yang besar itu saja. Kekuatan dalaman dia yang membantu dia. Maka kekuatan dalaman ni banyak dibantu oleh keyakinan kepada ada kuasa lain, iaitu kuasa Tuhan. Jadi kekuatan kerohanian macam inilah yang menyebabkan manusia berani menghadapi berbagai-bagai dugaan dalam hidup, berseorangan atau ramai dan sebagainya. Maka kekuatan dalaman ini bukan didapati hanya dengan badan besar dan makan hebat, tetapi dengan keyakinan dia tentang ada kuasa lain yang menguasai hidupnya. Selanjutnya tuan-tuan sekalian, mengapa manusia ini perlu kepada agama ialah kecelaruan fikiran manusia, serabutnya berbagai-bagai pemikiran yang timbul kerana orang itu tidak ada pegangan agama, khususnya agama Islam. Kalau orang yang ada pegangan agama Islam yang baik, walaupun ada macam mana tekanan hidupnya, bagaimana problem hidupnya, ada way out kepada dia, ada solution. Sebab tu Tuhan sebut dalam surah yang kita baca tu, surah Talaq, apa tentang ayat 1000 dinar tu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Tuhan memberikan jalan keluar kepada dia. Dia ada saja. Banyak dah kita dengar cerita-cerita macam ini. Orang-orang yang berpegang yakin kepada qada qadar, yang yakin segala-galanya penentuan Allah, terutama dalam pegangan qada qadar. Dia menghadapi berbagai tekanan, tapi cara penyelesaiannya dia kata dia kembali kepada Allah. Contoh yang paling ketara kita nampak, dia sembahyang hajat, maka Tuhan tunjuk jalan kepada dia. Dia banyak berdoa, satu demi satu dapat. Yalah. Jadi pergantungan kepada kuasa-kuasa lain macam ini hanya boleh dibuat dan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pegangan agama. Selagi tertutup tuan-tuan sekalian, saya nak sebut sebagai ini juga. Mengapa manusia perlu pada agama ini? Dah masuk Aisyah dah. Mengapa manusia perlu pada agama ialah sebagai satu masyarakat yang beragama, terutama masyarakat Islam, dia perlukan kepada satu motivasi, penggerak untuk dia nak buat baik. Dan dia perlu kepada peraturan-peraturan akhlak yang menentukan tata cara kehidupannya.
Jadi motivasi untuk dia buat baik tadi bukan dorongan-dorongan keduniaan. Kita sekarang motivasi kita nak bekerja kuat, orang bagi menegak melintang dalam SSB dulu, orang bagi reward, orang bagi pujian, itu motivasi secara dunia lah. Tapi kalau kita bergantung pada motivasi macam tu, tak semua orang boleh dapat. Macam sistem SSB itu dibuat beberapa tahun hari itu. Dia bagi 5%. Yang 5% tu bekerja kuat bermati-matian. Dapat pada dia, orang lain tak dapat frust. Walaupun orang tu bekerja kuat. Maka kadang-kadang bos tu pasal janji, tahun ni kau pula, kau bekerja kuat. Dia kerja lah kuat tahun tu, orang lain buat tak tahu gitu aja. Jadi motivasi yang pura-pura begitu tak mencapai kejayaan, akhirnya dibatalkan di SSB itu. Tapi motivasi secara agama ini, apa dia motivasinya? Janji syurga kepada orang yang buat baik, janji neraka kepada orang yang buat jahat. Dan benda ni tidak khilaf kepada siapa juga. Jadi bagi orang yang yakin dengan pahaman ini, motivasi untuk dia buat baik itu datang daripada dalam. Dia tak kena pujian, tak kena sanjungan, tak kena apa, tapi datang daripada dalam. Jadi dia boleh buat baik walaupun orang tak iktiraf. Dia elak daripada benda jahat walaupun polis tak ada. Dia tak ambil rasuah walaupun peluangnya banyak. Sebab penggerak dia bukan penggerak luaran. Bukan penggerak yang manusia buat. Bukan undang-undang manusia cipta. Tapi penggerak yang menjamin dia menjadi manusia yang macam itu ialah motivasi dalaman. Kita panggil iman ke apa tu tak kira lah. Itu contohnya. Maka sikap yang macam ini tuan-tuan sekalian, orang-orang yang bekerja di dalam dunianya, yang berpegang di atas motivasi dalaman macam ini, dia akan ikut aturan dengan baik. Tak melanggar hak orang. Dia tak menipu orang. Tak menyeleweng. Walaupun tak diawas oleh sesiapa dia. Tak curi tulang dan sebagainya. Tak payah ada orang memantau kerja dia dan sebagainya. Sebab motivasi untuk dia menjadi baik ialah motivasi yang datang daripada imannya. Dalam bracket agama dia. Tapi kalau orang yang tidak ada pegangan agama, maka motivasinya ialah secara dunia lah. Reward, naik pangkat, puji dan sebagainya. Kalau tak dapat benda tu, mungkin dia bertukar menjadi pengkhianat pula. Kata dia betul-betul aim nak dapat, tiba-tiba tak dapat. Secara dunia tadi, dia bertukar menjadi seorang yang baik ke seorang yang tak baik. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan tengok, di dalam mengharungi sikap-sikap macam ini, antara dua manusia yang dibuat baik dengan kerana unsur keimanan dalaman tadi, dengan orang lain yang buat baik tetapi dengan pujian, dengan sanjungan, kesannya berlainan. Tuan-tuan boleh tengok, saya tak payah bagi contoh, tuan-tuan tengoklah yang sedang berlaku di negara kita sekarang ni, berbagai-bagai, di peringkat bawah sampai ke atas. Kerana keterikatan manusia kepada berbagai-bagai bentuk keduniaan semata-mata. Kalau dia tak buat jahat pun kerana semata-mata takut kepada tindakan polis, SPRM dan sebagainya. Kalau dia buat baik pun kena inginkan reward, inginkan gitu, inginkan gini. Bila tak ada dua-dua tu semua, maka dia tidak betul-betul menjadi orang yang baik. Maka dia berlakon menjadi baik. Tapi kalau orang yang betul-betul menjadi baik di atas asas motivasi dalaman secara agama tadi, maka segala yang dibuat yang baik itu betul-betul baik tulen. Kerana baik itu baik yang tulen kerana Allah. Dalam bracket kerana Allah lah semuanya. Jadi hal ini yang payah tuan-tuan sekalian nak wujudkan. Satu manusia yang berpegang kepada agama, yang agama menjadi panduan hidupnya, maka dia buat baik itu tulen kebaikannya. Dengan orang yang bukan pegangan agama, dia buat juga baik, tapi kebaikannya dengan bukan tujuan agama, maka timbul berbagai problem. Satu perkara lagi yang saya nak sambung, nak habiskan ini. Mengapa manusia ni perlu kepada agama ialah manusia perlu kepada kerjasama sosial dan saling bergantungan antara satu dengan lain. Hal ini yang telah Nabi buat waktu Nabi berpindah ke Madinah. Kita bagi laluan azan dulu ya. Boleh? Ya, kita bagi laluan azan dulu. Saya sambung sikit lagi tuan-tuan sekalian. Yang keempat yang baru saya habis tadi ni, iaitu perlu pada motivasi dalaman untuk membuat baik dan juga motivasi dalaman untuk dia nak elak pada buat jahat ni.
Sebab dia bagi orang yang beriman, yang percaya pada agama lah, apa yang dia buat yang baik datang daripada hati dia, bukan datang daripada luar. Tapi kalau orang yang tak beriman, dia nak buat baik pun, aku nak dapat berapa ni, kalau aku bagi duit ni aku nak dapat apa. Itu soalannya dulu. Kalau aku bagi derma ni banyak ni, nak dapat berapa banyak ni, dia ada calculation dia lah. Dia akan tanyalah, kalau saya bagi macam ni saya nak dapat apa. Adalah benda gitu. Saya cakap banyak, tuan-tuan dah tahu hal itu. So motivasi bagi orang yang tidak beragama ni, motivasi untuk dia buat baik atau tak buat jahat, motivasi daripada luar. Pengaruh luar. Banyak pengaruh luar ni, pengaruh kelentong lah banyak. Pengaruh rasuah, pengaruh janji, kontrak, begitu begini. Apabila harapan untuk mendapat yang itu tak apa-apa ada, maka tak berlakulah kebaikan yang dijanjikan tadi. Kadang-kadang ada janji dah nak bagi derma sekian-sekian. Apabila nampak tak ada harapan nak dapat kontrak itu, tak jadi bagi. Sebab motivasi untuk melakukan kebaikan tadi bukan motivasi yang datang daripada dalam, bukan daripada hati. Tapi orang yang buat kebajikan melalui hati dia, iman seperti orang derma masjid misalnya, dia nak bagi 1 juta. Tidak ada apa-apa sebab, tidak ada motivasi apa dia nak bagi-bagi. Ada yang sampai tempat saya tu satu perempuan, orang tak tahu dia ada duit banyak. Dia ni dah suami dah meninggal lama. Datang orang kampung. Dia bagi 90,000 cash. Orang terperanjat. Cuma dia tak bagi tahu apa-apa. Sebab hati pada hati. Jadi saya nak cakap sini tuan-tuan sekalian. Kita buat baik ataupun kita tak buat jahat, kalau yang bersumberkan kepada agama, sebab agama mencetuskan itu, lain kesan dia. Macam anak yang berbudi kepada mak bapaknya. Kerana budak tu kuat agama, takut dosa, takut apa. Lain jadinya anak tu. Berbanding dengan anak yang memang duk harap nak dapat pesaka mak bapaknya saja. Bila tak ada harapan, maka dia tak pasti akan menjadi anak yang baik. Jadi yang saya nak sebutkan dalam poin ini ialah kebaikan, motivasi untuk buat baik dan untuk meninggalkan benda yang tak elok tadi. Motivasi secara agama itu lebih tulen, lebih pure. Lebih menjamin tujuan kebaikan itu sebenar. Bukan dikeranakan dengan berbagai-bagai kerana. Dalam hubungan suami isteri pun berlaku. Banyak benda cerita, aku nak ambil contoh terlalu banyak. Itu yang keempat. Yang kelimanya, saya dah mula sikit kejap tadi, belum azan tu. Dalam masyarakat dia memerlukan kerjasama sosial dan saling bergantungan antara individu dengan individu. Kalau kita nak beli rumah pun kita nak duduk di kawasan mana siapa jiran kita dan sebagainya. Ada orang kerana tempat tu tak sedap dia sanggup jual banglo besarnya, dia pergi duduk rumah kecil je. Dan kata-kata lain, pergantungan sesama anggota masyarakat ni secara agama tak sama dengan pergantungan anggota masyarakat atas nama kelab, atas nama parti politik, tak sama. Ada orang dia kerana geng politik yang sama berjiran, tapi tak sama. Tapi kebergantungan sosial atas agama, misalnya dia minat pergi surau, dia minat kegiatan agama di masjid, maka komitmennya untuk datang ke masjid tadi, cantik sangat di tempat saya macam itulah. Tapi kalau komitmen secara bukan agama, persatuan ke, parti politiknya, dia bermusim. Tapi kalau secara agama dia berterusan. Hujan pun pergi. Hal ini tuan-tuan tengok sebagai contoh kecil lah. Nabi berpindah ke Madinah dalam hijrah itu. Orang Madinah tu bergaduh sama-samanya kerana seekor unta bergaduh sampai beratus-ratus tahun. Kaum Aus dan Khazraj. Dua kaum. Lepas tu menganut Islam semuanya. Lepas tu orang Yahudi Qainuqa dan Bani Nadir. Walaupun mereka tu sebahagian masuk Islam, sebahagian tidak. Tetapi apabila Nabi pergi ke sana dengan membawa orang Mekah, tak kenal tak apa ni. Tapi dengan kena ajaran Nabi yang padu mengenai Islam tadi telah mewujudkan satu masyarakat ikhwah Islamiah dia panggil. Dengan permantuan innamal mu'minuna ikhwatun. Surah Al-Hujurat ayat 10 tuan-tuan tengok. Nabi telah berjaya mewujudkan masyarakat Madinah ni masyarakat yang kuat silaturahim saudaranya lebih dari 2 beradik. Bermula-mula Nabi sampai situ dia bina masjid dulu. Iaitu masjid yang dekat Madinah tu, masjid apa tu? Masjid Quba, masjid tak ingat dah. Dia membina itu, akhirnya perpaduan yang diwujudkan oleh Nabi di masyarakat Madinah dari perpaduan yang tulen 100% diasaskan kerana persamaan agama. Maka wujudlah perlembagaan Madinah, kerajaan Madinah yang kuat, dan peperangan demi peperangan yang berlaku di Nabi itu adalah peperangan di Madinah. 13 peperangan, 11 atau 12 semuanya menang.
Sampai pada peringkat kerjasama antara mereka tadi yang ada 2 isteri sanggup cerai satu untuk bagi kepada saudaranya yang datang daripada Mekah. Yang ada lot tanah sanggup bagi 2. Walau Nabi kata tak payahlah bagi 2, kamu sama-sama mengusahakan cukup, tak usah bagi. Jadi semangat ini tuan-tuan sekalian tidak didapati melalui cara-cara yang macam lain. Saya datang tinggal di tempat yang saya tinggal sekarang ni. Saya seronok duduk kat situ. Kalau orang tanya, kita sanggup tak balik duduk kampung semula, dapat rumah macam tu. Saya kata, saya tak seronok dah. Saya seronok di situ. Sebab memupuk semangat keislaman, semangat persaudaraan, saling mengenali, saling menghormati, saling berbagai-bagai kerjasama penuh yang berteraskan kegiatan agama ini, cukup seronok. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, asas-asas macam ni tidak boleh didapati kalau bukan melalui agama. Dan orang Arab yang pernah datang sini waktu zaman permulaan Islam datang pun, kerana mereka agama Islam, kahwin orang tempatan. Jadi orang Melayu semuanya sekarang ni. Dan orang Melayu tempatan pun mudah terima kawan-kawan kita datang daripada Indon. Mudah terima kawan-kawan kita yang datang daripada Myanmar atas asas agama. Sebab atas asas bukan agama, kata tak terima. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, mengapa manusia perlu kepada agama? Saya dah sebutkan 4-5 perkara tadi, dan itulah punca. Kalau siapa melarikan diri daripada agama, dia melarikan diri daripada bayang-bayang dia sendiri. Dia auta kepada dirinya sendiri. Akhirnya dia tertipu dengan pendirian yang macam itu. Mau tak mau, sama ada dia gagal dalam hidupnya, atau dia akan jadi kupang temaga, orang Kedah kata. Pernah orang kata kupang temaga kan? Sebab orang yang mengenepikan agama, tak bercampur dengan benda agama. Ya, setakat itulah saja modal saya pada malam ini. Banyak berbentuk filosofi sikit dalam pembayangan macam ini, untuk kita memahami mengapa kita perlu pada agama. Bukan semata-mata kata keturunan kita orang Islam, mak bapak kita orang Islam, maka kita pun jadi Islam. Bukan setakat itu. Kita nak kita menghayati Islam kerana ianya keperluan yang amat sangat mengatasi keperluan makan minum seperti saya sebut tadi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.